Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke SK Sri Saujana. Saya Kamarul Arifin Ishak, Guru Besar SK Sri Saujana. Hari ini kita akan sama-sama mengenali SK Sri Saujana dengan lebih dekat lagi. SK Sri Saujana, penolong kanan pentadbiran adalah Puan Nozanora binti Samsudin, manakala Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid adalah Puan Nur Azlina binti Muhammad Ashari, manakala Guru Penolong Kanan Co-Curriculum pula adalah Encik Rozaidi bin Ismail. Ini adalah antara pentadbir yang menguruskan SK Sri Saujana setakat ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, SK Sri Saujana seperti yang mana yang kita sedia maklum, sekolah akan mula beroperasi pada 20 Januari 2021. Untuk langkah ini, pihak sekolah bersama dengan PIBG telah sama-sama menyediakan kemudahan-kemudahan untuk murid-murid bagi menghadapi PKP pada kali ini. Kami bersama dengan PIBG telah menyediakan termometer dan juga hand sanitizer untuk digunakan oleh semua murid, kaki tangan serta pelawat yang hadir ke SK Sri Saujana. Berikut adalah antara langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang telah kita jalankan di SK Sri Saujana. Di SK Sri Saujana, semua pelawat, murid-murid, guru-guru dan siapa juga yang berurusan di SK Sri Saujana diwajibkan untuk memakai penutup muka atau mask. Kami juga menyediakan hand sanitizer untuk digunakan oleh murid dan warga SK Sri Saujana. Selain daripada itu juga, kita mengamalkan penjarakan sosial 1 meter di antara satu dengan yang lain. Murid-murid juga tidak dibenarkan bersentuhan di antara satu dengan yang lain bagi mengelakkan penyebaran COVID-19. Kita berada di pintu B di SK Sri Saujana, di mana pintu B merupakan laluan utama kemasukan murid-murid di awal pagi dan juga di waktu tengah hari apabila mereka pulang ke rumah. Dan untuk makluman, apabila murid berada di sini, mereka perlu berbaris terlebih dahulu di mana terdapat garisan jarakan 1 meter di antara satu dengan yang lain. Apabila murid-murid masuk ke kawasan sekolah, mereka perlu melalui kawasan di mana kita menyediakan pengimbas suhu, di mana mereka perlu mengimbas suhu sebelum berada di kawasan sekolah. Dan mereka juga diwajibkan untuk memakai penutup muka. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pagar di pintu B akan mula dibuka pada pukul 6 pagi untuk kehadiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk makluman, pagar akan ditutup sepanjang sesi persekolahan bermula. Selepas itu, pada waktu tengah hari, pagar akan dibuka semula daripada pukul 1 sehingga pukul 2 petang. Ibu bapa tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan sekolah dan mereka hanya menunggu di luar pagar di pintu B ini. Sekian dimaklumkan. Orientasi dan juga transisi tahun 1 2021. Orientasi tujuannya adalah untuk memupuk rasa mahu ke sekolah, memperkenalkan warga sekolah serta mengeratkan hubungan sesama murid dan warga sekolah. Penerangan yang jelas juga akan diberi kepada ibu bapa berkaitan dengan peraturan sekolah, pentadsiran bilik darjah ataupun PBD, program transisi dan lain-lain perkara berkaitan SK Sri Saujana. Program transisi bertujuan untuk membantu pelajar baru menghadapi perubahan dalam keadaan transisi dan pendidikan tidak formal di rumah atau di prasekolah ke arah pendidikan yang lebih formal di tahun 1 sekolah rendah. Pelajar berpeluang merasai pengalaman baru berada di kawasan persekitaran sekolah yang lebih ceria dan kondusif tersedia untuk mereka. Mereka diajar menyanyi berbagai lagu yang berkaitan dengan sekolah, negeri dan negara. Mereka juga diberi peluang mengambil bahagian dalam acara sukanika yang dirancang untuk mereka. Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran
guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat. Selain daripada itu, transisi juga menarik minat murid untuk merasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar. Tarikh transisi bermula pada 20 Januari sehingga 25 Mac 2021. Program transisi diorganisasi dalam 3 fasa utama. Fasa pertama adalah fasa persediaan. Fasa persediaan dilaksanakan sebelum sesi persekolahan bermula, iaitu pada 11 Januari hingga 19 Januari. Fasa ini menekankan terhadap kesediaan pentadbiran sekolah, guru, ibu bapa, penjaga, murid dan juga persekitaran fizikal sebelum sesi persekolahan bermula. Fasa 2 adalah fasa penyesuaian. Fasa penyesuaian bermula pada 20 Januari hingga 29 Januari 2021 menggunakan modul orientasi. Fasa ini bertujuan untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan situasi dan persekitaran sekolah serta membina hubungan baik dengan rakan-rakan dan guru-guru. Dan fasa ketiga adalah fasa kesediaan. Fasa kesediaan bermula pada 1 Februari hingga 25 Mac 2021 menggunakan modul PDP. Fasa ini bertujuan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Berikut adalah borang senarai semak di mana perkara-perkara yang penting yang perlu disediakan oleh pihak ibu bapa. Antara perkara yang perlu disediakan adalah pertama, surat penempatan. Surat ini boleh didapati daripada laman web semasa pendaftaran online anak dahulu. Fail peribadi. Fail ini boleh didapati daripada kedai buku berwarna putih dan ibu bapa perlu mengisi segala maklumat murid depan dan di dalam fail serta menampal gambar pada muka depan fail. Fail perlu disediakan untuk pendaftaran anak di pejabat. Profil diri. Borang ini boleh dibuat naik di dalam portal yang disediakan. Pastikan maklumat diisi dengan betul. Pastikan maklumat-maklumat berkenaan dengan penyata gaji, borang pengakuan pendapatan dan sebagainya perlulah diisi dengan betul. Sijil kelahiran, kad pengenalan ibu bapa penjaga utama, kad pengenalan ibu bapa penjaga kedua. Pastikan sijil kelahiran anak, kad pengenalan waris mempunyai salinan yang mencukupi. Gambar. Pastikan gambar dilekat di muka hadapan fail peribadi murid. Gambar yang lain perlu dimasukkan ke dalam sampul surat dan digamkan bagi mengelakkan kehilangan. Setiap muka belakang gambar perlu ditulis nama penuh anak. Borang pengakuan pendapatan. Borang ini boleh dimuat naik dan dapatkan cap bagi waris yang tidak mempunyai pendapatan gaji dari majikan. Dalam keadaan COVID-19 sekarang ini, jika ada waris yang baru memulakan pekerjaan baru, waris boleh menyatakan gaji yang minima dan mengemaskini semula gaji dari masa ke semasa dengan guru kelas masing-masing. Sijil persekolahan. Perlu dibuat salinan dan dikepilkan. Sijil persekolahan ialah sijil tamat tadika kerana maklumat tersebut perlu diisi dalam sistem APDM. Kad gigi. Kad ini berwarna hijau dan boleh didapati semasa pendaftaran. Kad ini perlu diisi selengkapnya. Borang persetujuan imunisasi. Borang ini boleh dimuat naik di site yang diberi. Borang ini perlu digariskan sama ada setuju ataupun tidak oleh waris. Borang ini juga wajib
ditandatangani di ruang yang disediakan. Waris juga wajib mengepilkan satu salinan rekod imunisasi di bahagian belakang borang persetujuan imunisasi tersebut. Salinan rekod imunisasi yang lain perlu dikepil secara berasingan. Jika rekod imunisasi hilang, waris boleh pergi dapatkan di klinik kesihatan anak yang dahulu bagi mendapatkan maklumat. Borang bantuan persekolahan. Terdapat dua jenis borang. PB1 merupakan borang memohon bantuan. Bantuan yang boleh dimohon dan borang ini adalah bantuan RMT, KUAM, PKP, Baitul-Mal. Borang PB2 merupakan borang yang perlu diisi sekiranya ibu bapa tiada penyerta gaji. Borang ini hanya perlu diisi bagi yang selayaknya dengan kadar gaji 604 seisi keluarga ataupun RM115 per kapita. Bagi bantuan awal persekolahan, guru akan meneliti gaji seisi rumah dan akan mengisi sendiri nama murid tersebut. Borang tempahan nama murid. Ibu bapa perlu mengisi nama penuh murid serta kelas dan mengisi nama pendek untuk tanda nama murid. Murid akan mendapat 4 keping tanda nama dengan jumlah yang telah ditetapkan. Pastikan nama muat untuk 12 petak sahaja. Nama murid mestilah ditulis dengan huruf besar. Sekolah hanya ada satu sesi sahaja. Murid sepanjang 45 hari tersebut akan berehat selama 10 minit iaitu pada pukul 9.20 hingga 10 pagi. Ibu bapa perlu menyediakan makanan yang secukupnya dan wang yang perlu bagi murid-murid untuk membeli makanan. Murid akan pulang pada pukul 1 petang kecuali pada hari Jumaat iaitu pada pukul 12.30 hari. Waris tidak boleh masuk ke kawasan sekolah pada waktu tersebut. Waris perlu menghantar anak ke sekolah melalui pintu pagar B. Waris menggunakan pintu pagar B ketika mengambil anak semasa waktu persekolahan bermula dan tamat. Bagi yang menaiki kereta atau bas, murid akan menunggu di pintu masuk pagar B semasa pulang. Masa pintu pagar dibuka pada pukul 1 hingga 2 petang sahaja. Ibu bapa penjaga digalakkan mengambil anak segera mungkin selepas sesi persekolahan tamat. Sepanjang minggu transisi, murid memakai t-shirt putih dan seluar sukan sekolah berwarna biru gelap. Subjek mata pelajaran bagi tahun 1. Berikut adalah subjek mata pelajaran yang akan diajar pada murid tahun 1. Pertama adalah bahasa Melayu, yang kedua bahasa Inggeris, ketiga matematik, keempat sains, kelima pendidikan seni visual, ketujuh pendidikan jasmani dan kesihatan, ke-8 pendidikan muzik, 9 pendidikan agama Islam atau moral dan juga bahasa Arab ataupun bahasa Cina. Subjek bahasa tambahan. Pilihan bahasa tambahan bagi subjek bahasa Arab dan bahasa Cina. Seorang murid hanya boleh memilih satu subjek bahasa tambahan dengan menggunakan Google Form pada link yang diberikan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah berhak menentukan bahasa tambahan yang dipilih oleh murid dengan mengambil kira kapasiti keperluan kelas serta guru dan keputusan adalah muktamad. Ketetapan subjek tambahan yang diberi kepada murid adalah dari tahun 1 hingga 6. Pemilihan subjek bahasa tambahan adalah mengikut kecenderungan dan juga minat murid. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Pendekatan pengajaran
Pembelajaran di rumah. Pertama, secara atas talian. Ada capaian internet, penggunaan internet dan ketetapan masa. Kedua, secara luar talian. Penggunaan peranti tetapi tanpa capaian internet. Ketiga, off-site. Pusat pemindahan sementara akibat bencana ataupun wabak. Contoh kaedah PDPR. Pertama, penggunaan modul. Yang kedua, berasaskan projek. Peranan ibu bapa dan penjaga. Pertama, bagi membantu anak dan jagaan mendapat maklumat berkenaan sesi PDPR ataupun arahan tugas ataupun kerja rumah yang diberikan oleh guru. Membantu anak mengakses Delima, TV pendidikan, EduWack TV, koleksi video dan juga Cikgu Tube. Berikut adalah jadual waktu sesi persekolahan pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Imunisasi tahun 1, Pasukan Kesihatan Sekolah PKS Kuchai Entrepreneurs Park yang akan bertanggungjawab dengan murid-murid SK Sri Saujana. Sesi pemberian suntikan bagi murid tahun 1 untuk tahun ini akan dijalankan di klinik Community Kuchai Entrepreneur Park. Tarikh bagi setiap sekolah akan ditetapkan oleh pihak klinik.